各位姐妹们，早安！感谢上帝，我们再一次在网上见面。Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa di online ini. 让我们来唱一首诗歌，主是我的力量。Kita angkat satu puji-pujian, Tuhan adalah kekuatanku。生活是充满挑战，生活是很艰辛的，尤其是在这个末世的时候，有许多的苦难，有许多的天灾人祸，但是让我们不要忘记，我们所相信的主是力量的主，是蛮有能力的主。Hidup ini keras, penuh dengan tantangan, khususnya pada akhir zaman ini. Namun jangan kita lupa bahwa Tuhan yang adalah juru selamat kita, Dia juga adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan是我力量，我力量，主是患难中力量，主是我帮助，我帮助，主是随时帮助，主是避难所，我避难所，主是坚固避难所，主是我力量，我帮助，为主是避难所。大地虽会改变，高山虽会摇动，大海翻腾，大浪战斗，但我们绝不害怕。我的主是我力量，是我帮助。Tuhan adalah kekuatanku, kekuatan dalam susah. Tuhan adalah penolongku, penolong setiap saat. Tuhan adalah perlindungan yang teguh. Tuhan kekuatan dan penolongku, Dia perlindunganku. Walau bumi berubah, gunung pun bergoncang, laut bergelombang, ombak gemuruh, tapi kita tak gentar. Oh Tuhanku, kekuatanku dan penolongku. Shalom. Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali saya ada di antara ibu pada pagi hari ini. 我很高兴能够在你们中间。 Terima kasih untuk Ibu Neti yang telah mengundang saya. 谢谢林牧师的邀请。 Firman Tuhan telah kita dengar tadi dari kitab Matius 25. 我们刚才念了马太福音第25章， Dari ayat itu ada dua hal yang kita lihat, ada gadis bodoh dan gadis bijaksana.
这段经文给我们看见有聪明的和愚拙的童女， Ini adalah perumpamaan ya. 这 Ini 是一个比 perumpamaan. 喻。 Perumpamaan berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. 这比喻讲到耶稣基督的再来。 Jadi di dalam kitab Matius 25, 24 dan 25 tepatnya itu berbicara khotbah Yesus tentang akhir zaman. 马太福音24、25两章是讲到末日。 Intisari atau yang terpenting dari perumpamaan ini adalah tentang kesiapan. 所以今天讲的这个耶稣讲的比喻呢，是重点是说要好好的预备， Kesiapan dengan kedatangan Tuhan yang kedua. 好好的预备耶稣基督第二次的再来。 Jadi kedatangan Tuhan yang kedua itu bisa diartikan yaitu pada waktu kiamat. 就是我们所说的末日， Tapi juga kedatangan Tuhan secara pribadi, yaitu saat seseorang dipanggil Tuhan. 其实讲到耶稣基督的再来，也是指说当一个人被神呼召的时候， Kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil kita. 我们不知道神什么时候召我们回去。 Nggak harus yang lebih tua dipanggil duluan, kemudian yang muda terakhir. Enggak. 不一定老人先死啊， Ada orang muda dipanggil Tuhan, 有的人年轻的就离开世界， ada seorang sepasang suami istri ya, 有一对夫妇， istrinya sakit, 太太生病， suaminya yang jaga, 丈夫看护 jaga di rumah sakit. 在医院里面， Sekian hari kemudian dia pulang 以后 karena 呢就出 sudah 院了 dinyatakan sehat. 出院了 Di rumah dijaga oleh keluarga baik-baik, 出院以后家人也是好好的帮助， mengadakan kebaktian ucapan syukur karena mamanya sudah kembali ke rumah, 因为这个女主人已经出院了，就在家里开感恩会。 dan lusa kemudian 后天 suaminya meninggal. 后天丈夫死了， Sementara istrinya yang tadi sakit di rumah sakit sudah pulang ke rumah dan sehat. 出院的太太还是好好的， Gak ada yang tahu. 我们不知道， Itulah saat seseorang dipanggil Tuhan. 那就是神召一个人的时候。 Tiba-tiba dan tidak terprediksi, unpredictable. 是忽然间的，是没有预备的。 Nah, ayat-ayat tadi mengingatkan kita. 今天的经文提醒我们， Di dalam ayat 5-6 berkata bahwa mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka. 第5节说，新郎迟延的时候，他们童女就打盹了。 Kita tidak pernah tahu kapan kedatangan Tuhan kedua, baik secara pribadi maupun bersama. 我们不知道耶稣基督第二次再来是在什么时候。 Yang harus kita tahu, harus kita siap. 我们所应该知道的就是要预备警醒。 Kedatangan Tuhan Yesus itu tanpa tanda-tanda. 耶稣基督的来到是没有什么征兆的。 Seperti tadi, kalau dilihat dari fisiknya, sepertinya ibunya yang mau meninggal dulu karena sakit kan? 就好像刚才所讲的一个例子，进医院的那个太太是太太先生病， Tapi ternyata enggak, justru suaminya yang meninggal duluan. 其实事实怎么样呢？后来丈夫先离开世界， Tanpa tanda-tanda. 没有一点的征兆。 Kesiapan kita itu 我们的预备 berkaitan erat dengan keseriusan seseorang dalam iman dan keselamatan. 我们的预备呢，是跟我们的信心、跟我们所领受的救恩有关系。 Saya berharap bahwa ibu-ibu yang datang dalam persekutuan pagi hari ini 盼望今天来参加聚会的姊妹们， adalah menunjukkan keseriusan kita 你能够显出你们的严肃、认真， dengan iman dan keselamatan. 显出你们的信心，显出你们所领受的救恩， Sehingga kapanpun Tuhan menjemput kita, 以至于不论什么时候神要呼召我们回天家， baik secara pribadi 不论是我们个人被召， ataupun pada waktu dia datang kedua kalinya, 或者是耶稣基督第二次再来的时候， bersama-sama kita diangkat Tuhan.
个时候呢，我们信主真正信主的人就被提到天上去。 Di dalam ayat yang kita baca tadi ada bijaksana, ada bodoh. 我们刚才所念的经文就给我们看见有聪明的，有愚拙的。 Berbicara tentang bodoh, 讲到愚拙的， itu bukan orang yang kayak kita anggap orang bodoh itu nggak bisa membaca. Bukan itu. 你不要以为愚拙的就是文盲的、没有读书的，不是的。 Tapi di dalam kitab Matius 7马太福音第7章 dikatakan orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan itu orang bodoh. 啊，马太福音第7章告诉我们说，听了耶稣的话，但是没有遵行的，那就是愚拙的。 Tapi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya itu bijaksana. 然而听了主的话又去遵行的，那就是聪明的。 Jadi gadis bodoh dan gadis bijaksana yang kita baca hari ini, 所以今天我们所念的聪明的童女、愚拙的童女， pernah juga disampaikan oleh Tuhan dalam pasal yang ke-7 di kitab Matius. 在耶稣基督讲的马太福音第7章都有关系的。 Orang bodoh itu mendengar tapi tidak melakukan. 愚拙的听，可是没有去遵行， Itu yang harus kita hindari. 那我们应该避免。 Berapa lama kita mendengar firman Tuhan? 我们听神的话多久呢？ Berapa banyak hidup kita sudah berubah? 我们的生命又改变了多少呢？ Kalau kita mendengar dan kita pulang tetap begitu-begitu saja, 假如我们听了回家还是老样子， kita katakan bodoh. 圣经说，那你就是愚蠢的。 Ibu-ibu tidak bodoh kan? 你应该不是愚蠢的吧？ Mendengar dan melakukan. 听了照着做吧。 Melakukan apa? 照着做什么呢？ Firman Tuhan. 就是遵行神的道。 Firman Tuhan berkata apa? 神的话说什么呢？ Mengasihi, 要爱人， mengampuni. 要饶恕。 Firman Tuhan berkata berbuat baik. 圣经的话说要行善， Kita lakukan semua itu. 我们就做吧。 Dan kita juga membaca tadi ketika gadis-gadis itu minta minyak, 我们看见当愚拙的像聪明的童女要油的时候， tuannya berkata, aku tidak kenal engkau. 后来主就说我不认识你。 Ayat atau frase aku tidak kenal engkau 耶稣所说的我不知道不认识你， ada juga di dalam kitab Matius 7 ayat 21. 在马太福音7章21节也说同样的话。 Pada waktu orang berkata kepada Tuhan, 有一天有人要对主耶稣说， aku sudah bernubuat demi namamu, 我已经奉你的名讲道， aku sudah melakukan mujizat demi namamu. 我已经奉你的名行神迹。 Tuhan berkata, 主说， bukan setiap orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. 不是每一个求告我名的人就能够进天国。 Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku. 进天国的是谁呢？就是遵行父的旨意， Melakukan kehendak Bapakku. 遵行天父的旨意。 Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. 那个时候，主说我不认识你。 Sama kata-kata yang dikatakan kepada orang gadis-gadis bodoh. 这些话呢，也对那些愚拙的童女说的。 Jadi gadis-gadis bodoh itu bukan menggambarkan orang yang tidak berguna. 所以愚拙的童女不是说没有用的人， Mereka orang yang kelihatannya adalah bagian kita, 愚拙的童女在我们中间好像是我们之间的一部分。 mereka berpikir mereka diselamatkan, 他们以为他们已经得救了， tapi sesungguhnya belum, 其实没有得救， karena tidak melakukan kehendak Bapa. 因为没有遵行天父的旨意。 Tuhan Yesus tampak berbicara mengenai orang yang kelihatannya seperti percaya, bahkan berpikir bahwa mereka adalah orang percaya, tetapi tidak siap. Ia datang membuktikan siapa mereka sebenarnya. 主耶稣说，有人看起来
好像是已经得救，其实没有。 Bersiap-siap, ibu-ibu, artinya kita memiliki relasi dengan Tuhan. 什么叫做要警醒的预备呢？就是说我们要跟主有好的关系。 Apakah sehari-hari kita, pikiran kita, hidup kita diisi dengan urusan-urusan kakek bengek dunia? 我们的日常生活里面，我们所想的是不是就是那些生活上那些不重要的琐碎的事？ Atau kita ingin untuk menyenangkan hati Tuhan? 这样我们能够讨神的喜悦吗？ Betul ibu-ibu bahwa kita ketemu anak, ketemu mantu, ketemu orang-orang di sekitar di rumah kita, mereka menjengkelkan. 是的，我们看见我们的儿女，看见我们的周围的人，我们都喜欢。 Sebaik-baiknya orang, entah itu suami, entah itu anak atau cucu, sebaik-baiknya mereka suatu saat pasti bisa bikin kecewa kita. 我们跟我们好的人啊，无论怎么样好，有一天总是会叫我们失望的。 Tetapi sekalipun mereka membuat kita kecewa, firman Tuhan harus diterapkan dalam hidup kita. 纵然那些人会令我们失望，可是我们仍然必须遵行神的旨意， Yaitu mengasihi, 就是要爱他们， yaitu mengampuni, 就是要饶恕他们， yaitu menerima. 也就是接纳他们。 Siapa di antara ibu-ibu yang punya anak, anaknya nggak pernah bikin kecewa? Coba angkat tangan. 有没有你们中间有没有孩子从来没有叫你失望过？有没有这样的？ Ada? 有吗？ Suatu ketika mereka bisa bikin kecewa. 有一天呢，他们会叫你失望的。 Kalau kita kecewa, 假如我们失望， apakah kita simpen sakit hati, jengkel kita di hati? 你失望，你怀恨吗？ Nggak ada gunanya. 没有用。 Mari kita praktekkan firman Tuhan. 我们来实践神的话吧， Mengampuni mereka, 饶恕他们， tetap mengasihi mereka. 仍然爱他们。 Bukan kemudian kita marah-marah. 不是我们以后的从此就生气。 Dari zaman presiden siapa sampai presiden sekarang ganti berkali-kali tetap menyimpan kemarahan. 无论是换了多少总统，我们还是讨厌我们所不喜欢的人。 Bukan begitu. 不是那样。 Kesiapan rohani kita 我们灵性上的预备， secara pribadi. 个人来说， Waktu gadis-gadis bodoh minta minyak, 当愚者的要求油的时候， gadis bijaksana nggak kasih. 聪明的不给。 Begini ibu-ibu, bahwa kesiapan itu menyangkut diri sendiri, nggak bisa nitip. 这个预备心是要个人做的，不能够托人来替我预备。 Misalnya, 比方说， anak saya melayani, sudah. Yang penting anak saya melayani, 我 saya 的孩 pasti selamat. 子已经侍奉了，他就代表我吧。 Oh, saya mau karena pendeta saya giat, saya pasti diselamatkan. 不要说我的牧师很热心，我一定是得救， Bukan karena Musa, 不是因为牧师， tapi pribadi kita masing-masing. 那是我们个人自己。 Ibu-ibu perhatikan nggak gadis-gadis bodoh tadi? 你留意吗？刚才的愚者的童女， Mereka bawa buli-buli, tapi nggak bawa minyak. 他们带了油瓶，可是里面没有油。 Orang yang gagal mempersiapkan sama dengan mempersiapkan gagal. 就是一个失败的人怎么样呢？就是在你预备的时候已经失败了， Betul? 是吗？ Bawa buli-buli nggak ada minyaknya buat apa? 你瓶子都带了，可是没有油， Itu sebabnya dibilang bodoh kan? 所以就叫做愚者的愚笨的。 Dan kita nggak bisa minta minyak orang lain pada waktu itu. 那时候呢，我们不能够向别人讨那个油。 Ingat bahwa keselamatan adalah individual. 记得救恩是上帝要给每一个人的， Kesiapan rohani tidak bisa ditransfer dari satu orang kepada orang lain. 心灵的预备不能够把我们的预备就换给别人。 Setiap orang bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri. 每一个人都要为自己负责任。 Apakah kita siap? 我们预备吗？ Pertanyaannya, persiapan seperti apa? 再来，问题是说怎么样预备呢？ Yang pertama, 第一， selalu
menyiapkan hati untuk berjumpa Tuhan. 我们始终都预备心要迎见神。 Apakah ada di antara kita yang sehari-hari gak pernah ingat Tuhan? Ingatnya cuma kalau hari Minggu dan hari Rabu. 我们中间是不是有这样的人？你平常都没有想到上帝，你想到上帝礼拜三、礼拜天。 Jadi hari Senin, hari Selasa, udah gak ada gereja-gereja, gak ada Tuhan-Tuhan, hidup maunya sendiri. 拜一、拜二没有做礼拜，做自己随便自己要做的。 Hari Kamis, Jumat, Sabtu, senang maunya sendiri. 拜四、拜五、拜六也是随心所欲， Marah sepuas-puasnya, 要生气就生气， ngomel sepuas-puasnya. 要骂人就骂人了。 Misalnya anak buang benda-benda kita, wah kita marah. 比方说小孩子把我们的东西丢了，你就发怒了。 Ada kan ibu-ibu ya, 有这样的人 orang tua yang senang nyimpan barang. 有一些老人呢喜欢收旧的东西。 Baju zaman muda dulu kala. 几十年前的一个市井的衣服，你还收作。 Anaknya bilang, Mama ini sudah kasih orang. 孩子说给别人吧。 Tapi kita bilang, udah nanti kalau mama badan kecil mau pakai itu lagi. 妈妈说不，等下我如果瘦了，我还要用回那个衣服。 Padahal modelnya sudah model zaman dulu kala. 其实已经过时了。 Sudah gak cocok buat kita orang tua. 年纪大了就不适合用那个。 Tapi kita simpan terus. 可是我们这留着呀， Tanpa disadari, 你不知不觉的， hati kita terikat pada barang-barang itu. 你知道吗？你的心就被那些老旧的东西绑着。 Ingat, 记得， gara-gara terikat barang-barang seperti itu, bukan barangnya yang salah, tapi keterikatan kita. 你留那些东西是没有错误的，那是我们的态度错误。 Gara-gara barang itu kita jadi ribut sama anak, sama mantu. 因为留老旧的东西，我们就跟孩子、就跟女婿、就跟媳妇儿吵架了。 Hati kita tidak melekat sama Tuhan lagi. 我们的心就没有亲近上帝了。 Ada lagi 还有 orang tua-tua, orang ibu-ibu yang sudah lanjut usia, kalau sudah pegang uang nggak bisa lepas. 有些老人你拿了钱呢，手都不放了。 Kata orang yang kalau ambil air, mencendok air, airnya nggak netes. 有人说手做那个钱不放，好像什么呢？你手里面捧着水，水一滴都不会流下来的。 Itu saking pelitnya. 就是吝啬到那样的一个地步。 Tapi dia nggak menyadari. Dia malah katakan, oh saya hemat. 他说我是很节省的。 Firman Tuhan katakan apa? 神说什么呢？ Akar segala kejahatan adalah cinta uang. 贪财是万恶之根。 Tapi kita nggak pernah ingat itu, nggak pernah praktekkan dalam kehidupan kita. 可是我们从来没有想到这个圣经，我们从来没有实践。 Firman Tuhan kita dengar, kita lupa. 听是听得到， Itu namanya orang bodoh. 那就是愚拙的。 Hari Minggu kita mendengar firman Tuhan, 礼拜天听神的话 Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya melakukan firman Tuhan. 之后呢，你就忘掉了。 Begitu juga hari ini mendengar firman Tuhan, 同样的，今天你听得到， hari ini dan seterusnya melakukan firman Tuhan. 等下一直下去，你要实行它。 Mungkin ada di antara kita yang terikat dengan barang-barang lainnya. 有的人也许被其他的东西所捆绑， Lipstick 口红 atau mungkin dompet 钱包， atau yang lain-lain. 或者是其他的东西。 Kalau barang-barang itu disentuh oleh anak, wah kita bisa marah-marah. 如果那些东西给你的孩子儿女们动了，你就发怒了。 Atau mungkin tas, 或者是你的包包、 sandal sepatu, 你的鞋子、拖鞋， atau apapun. 不论什么东西， Ingat baik-baik ibu-ibu, 记好好， jangan lekatkan hati kita pada barang-barang. 不要把你的心放在那些东西上面。 Sebab kalau Tuhan datang, kita nggak akan bawa semuanya itu. 当耶稣来的时候，这些东西你都带不去。 Mari siapkan hati kita. 让我们预备心。 Kalau nanti malam Tuhan menjemput kita, 假如今天晚上神要接我们回天家， apakah Tuhan mendapati kita sedang beriman? 是不是那个时候上帝看我们有信心？
Itu namanya kesiapan kita. 那就是我们的预备了。 Berdoa, 祷告， hati yang selalu bersyukur, 心里始终感恩， bukan hati yang ngomel-ngomel, 不是只有骂人 ngomel udaranya panas, 啊，天气热， ngomel anak-anak berisik, 小孩子很吵 ngomel makanan terlalu asin. 啊，这个东西太咸了。 Mari kita ganti dengan ucapan syukur. 然后我们把这一些都换成感谢吧。 Puji Tuhan ada suara berisik, 感谢神有吵闹， artinya saya tidak budek. 表明我没有耳聋。 Puji Tuhan, makanan asin, 感谢神很咸， masih ada makanan. 还有东西吃。 Puji Tuhan, 感谢神， anak-anak pulang malam, 孩子很晚才回来， tapi tetap pulang ke rumah. 但是能够平安到家 Dengan tetap diingatkan, lain kali jangan pulang malam lagi. 啊。但是你要提醒他，下一次你就不要这么晚回家吧。 Tapi hati kita penuh syukur. 可是我们的心充满感恩， Jangan sampai pas Tuhan datang menjemput kita, 不要说在耶稣要再来接我们的时候， kita sedang marah-marah. 我们在发脾气， Mata kita sedang 我 melotot-melotot. 们的眼睛也瞪得大大的， Mulut kita sedang tengah-tengah. 哦，我们的嘴在张开骂人。 Apalagi Tuhan datang, ternyata di kamar kita Tuhan mendapati makanan yang sudah seminggu, sebulan yang lalu. 尤其是当耶稣再来的时候，哎，我们的家里面呢有1个月的东西都还没有吃， Karena kita nggak suka berbagi. 因为不要给人， Tinggalkan semuanya. 把这一切都丢掉了， Siapkan hati untuk kedatangan Tuhan. 预备心迎接主的再来。 Tidak ada seorang pun yang bisa mewakili kita. 没有一个人能够代表我们。 Tuhan hanya mencari orang yang beriman kepadanya. 上帝喜悦有信心的人。 Ingat ibu-ibu, 记得， kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, 我们能够被神称为义，不是因为我们的善行， tapi karena kita percaya Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kita. 我们能够因信称义。 Dan karena Tuhan Yesus mengasihi kita, mau mati buat kita, maka kita berbuat baik. 因为主耶稣要为我们死，所以我们行善。 Kalau suatu ketika kita sudah tinggalkan anak-anak kita, 假如有一天我们已经离开我们的儿女， apa yang akan dikenang oleh anak-anak kita? 如果我们不在，我们的孩子能够记得我们的什么呢？ Oh, Bobo, rajin berdoa. 然后我婆婆很殷勤的祷告， Oh, Bobo suka bagi-bagi berkat. 我婆婆很喜欢给人恩典， Oh, Bobo nggak pernah marah-marah, bilangnya manis-manis. 我婆婆从来没有发脾气的， Itu sesuatu yang indah. 这是一个美好的回忆， Hidup yang memuliakan Tuhan. 能够荣耀神的生活。 Ingat ya ibu-ibu, 姐妹们，你记得， hidup kita hanya sekali, 我们活着只有一次， akan datang Tuhan memanggil kita. 直到耶稣再来接我们。 Akan datang Tuhan menjemput kita. 有一天主要接我们， Apakah siap? 我们预备吗？ Siap gak siap? Harus siap. 预备没预备？必须预备。 Dengan cara 方法呢？ miliki relasi dengan Tuhan. 要跟神有好的关系， Hati kita penuh syukur pada Tuhan. 心中对神充满感恩， Hati kita penuh sukacita. 心中充满喜乐， Hati kita yang mengasihi orang lain. 心中有爱人的心。 Siapa yang pagi ini datang dengan hati yang masih marah sama anak, cucu, mantu? 今天有没有人来到以前在家里跟孩子、孙子生气啊？有没有啊？ Ayo minta ampun sama Tuhan 啊， dan minta ganti hati yang baru. 假如有求上帝赦免、改换你的心， Hati yang mengasihi. 有爱人的心， Hati yang mau terima mereka. 要接纳人的心。 Kita nggak bisa ubah mereka. 我们不能够改变人， Tuhan yang ubah mereka 上帝改变他， melalui doa kita. 借着我们的祷告。 Jadi ibu-ibu, 所以， kalau kita punya anak yang kelihatannya, aduh kok nggak cocok dengan hati saya, 假如我们的孩子不合我们的心意， mari kita bawa mereka dalam doa. 把他们放在我们的祷告里面， Biar Tuhan yang ubahkan mereka. 上帝来改变他。 Ibu-ibu percaya itu? 你相信吗？ Tuhan sanggup mengubah mereka. 上帝能够改变他们， Doa. 就是接着祷告。 Daripada kita ngomel banyak-banyak, 比起你在那边一直啰嗦，
mereka bukan berubah, bahkan mereka makin menjadi-jadi untuk ganggu kita. 你一直骂他们，他们不但没有改变，他们变本加厉又气你。 Tuhan mengasihi kita, 上帝爱我们， mari kita mengasihi orang lain. 让我们也爱别人吧。 Tuhan memberkati kita, 上帝赐福给我们， mari kita memberkati mereka. 让我们也赐福给别人。 Tuhan memberikan hidupnya kepada kita, 上帝把生命给我们， mari kita gunakan hidup kita untuk keluarga kita. 让我们把我们的生命为主而活在家里。 Itu namanya kita siap dengan minyak dibuli-buli. 那就表示说，我们的瓶子里面有油预备。 Ketika pertanyaan dilontarkan kepada kita, 当我们被问的时候， apakah kita siap? 我们预备吗？ Kita berkata, siap Tuhan, 我们说主啊，我预备了， karena aku melayani Engkau. 因为我侍奉你， Karena aku tetap percaya kepada-Mu. 因为我仍然相信你， Aku tetap mengasihi Engkau. 我仍然爱你， Aku mengasihi keluarga-Ku. 我也爱我的家 Seperti 人。 Tuhan perintahkan kepada-Ku. 这是神对我的心意。 Demikian firman Tuhan. 神的话就如此告诉我们。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Tuhan Yesus yang baik, 慈爱的主， kami telah mendengar firman-Mu. 我们听了你的话， Kami minta ampun Tuhan. 求你饶恕。 Kalau hati kami, Tuhan dapati tidak siap menjemput Engkau kembali. 假如我们的心还没有预备好，求你赦免。 Kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus 我们相信主耶稣 yang telah mati bagi kami. 为我们的罪死了， Kami tetap melakukan pelayanan kami 我们仍然侍奉你。 selagi nafas hidup masih ada. 只要我们还有生命， Kami ingin terus mengasihi orang lain 我们也要爱别人， seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. 好像主爱他们。 Tuhan Yesus, 亲爱的主， kuatkan kami, 坚定我们， berikan hati kami 帮助我们的心， seperti hati Tuhan. 好像主的心。 Dalam nama Tuhan Yesus. 祷告奉耶稣的名， Amin. 阿门。 Sekian dan terima kasih. 我们感谢苏珊娜牧师今天所传讲的信息。Kita mengucapkan syukur berterima kasih kepada Pendeta Susana yang membawakan firman pada hari ini. 今天的信息提醒我们，耶稣基督不但为我们降生，耶稣基督有一天也要再来迎接我们。Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, Tuhan Yesus bukan saja datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, dan dia berjanji satu hari dia akan datang kembali untuk menjemput kita. 我们来唱一首诗歌，你曾离开天堂。Kita angkat satu puji-pujian, Kau tinggalkan tahta mulia。这首诗歌告诉我们说，耶稣基督降世为人，为我们钉十字架，为我们死，为我们复活。这首诗歌也告诉我们，提醒我们说，有一天他要再来迎接属于他的人。Kita angkat puji-pujian, Kau tinggalkan tahta mulia. Lagu ini memberitahukan kepada kita Tuhan Yesus meninggalkan tahta mulia di sorganya, datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia mati buat kita, dia bangkit buat kita, dan dia berjanji satu hari dia akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput miliknya. Kau tinggalkan tahta mulia. Mari kita angkat puji-pujian.